Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami ingin membentangkan tentang perbezaan kajian kualitatif dan juga kuantitatif. Sebelum itu, saya akan menerangkan sedikit tentang pengertian kualitatif dan juga kuantitatif. Kualitatif merupakan satu kajian yang mengkaji fenomena sosial melalui pemerhatian secara langsung, komunikasi secara langsung terhadap peserta dan juga penyiasatan atau mengkaji sesuatu dokumen purba atau sejarah yang lama-lama. Dalam erti kata mudah, kualitatif ialah satu kajian yang mempunyai pengkajian yang agak mendalam dan banyak menggunakan ayat berbanding nombor. Kuantitatif pula merupakan satu kajian yang mengkaji fenomena sosial melalui bukti yang boleh diukur dan sering bergantung kepada analisis statistik untuk membuat rumusan yang sah dan boleh dipercayai. Dan dalam erti kata mudah, kuantitatif ini banyak menggunakan nombor berbanding ayat. Antara ciri-ciri yang diperolehi oleh kami, terdapat 3 ciri-ciri yang akan diterangkan oleh ahli kumpulan saya, iaitu instrumen yang digunakan, sampel yang digunakan dan juga data yang diperolehi. Seterusnya, saya akan menerangkan ciri pertama di dalam kajian kualitatif. Ciri pertama kualitatif ialah instrumen. Instrumen yang kebiasaannya digunakan ialah pemerhatian secara langsung, temu bual dan mengkaji dokumen-dokumen lama. Di dalam jurnal ini, mereka menggunakan hanya menggunakan instrumen mengkaji dokumen-dokumen lama. Sebagai contoh, mereka menggunakan Kamus Istimewa Peribahasa Melayu, Kamus Simpulan Bahasa, Kamus Peribahasa Melayu, dan dilakukan juga dengan menambah data-data tersebut dengan data korpus, iaitu Pengkalan Korpus Dewan Bahasa dan Pustaka DBP dan Malay Condensed Project MCP. Di dalam jurnal kualitatif juga mereka menggunakan kaedah temu bual. Temu bual yang dikatakan ini tidak sama dengan kuantitatif, kerana kuantitatif temu bualnya hanya secara rawak ataupun menggunakan banyak responden dan hanya boleh memberikan borang-borang soal sedikit dan sebagainya. Itu akan diterangkan oleh rakan saya. Tetapi untuk kualitatif, mereka menggunakan temu bual, mereka tidak memerlukan responden yang ramai dan oleh kerana setiap temu bual yang dilakukan tu banyak soalan-soalan yang ditanya itu agak mendalam dan soalan yang ditanya itu akan menjawab segala akan mendapatkan segala data-data yang perlu digunakan untuk digunakan di dalam jurnal. Itu sahaja instrumen untuk kualitatif. Saya akan berikan kepada Ifah seterusnya untuk menerangkan tentang instrumen dalam kualitatif. Berdasarkan jurnal Tahap Pemahaman Leksikal Kata Kerja Dialek Melayu Kedah di Pulau Tuba dan Satun, didapati bahawa jurnal tersebut menjalankan penyelidikan dengan menggunakan kaedah kuantitatif. Terdapat perbezaan antara penyelidikan berasaskan kuantitatif dan juga penyelidikan berasaskan kualitatif. Kuantitatif mengutamakan kuantiti. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam kajian berasaskan kuantitatif adalah lebih berstruktur, mempunyai darjah kekaburan yang minima, makna yang jelas, bercorak linear, mempunyai penjadualan yang jelas dan menumpukan kepada hasil. Dari segi skop kajian pula, ia boleh melibatkan responden yang besar. Di sini, saya akan menerangkan penyelidikan berasaskan kuantitatif dari aspek instrumen. Pengkaji menggunakan kaedah temu bual, soal selidik dan juga ujian pencapaian untuk mengumpul data. Jenis soal selidik terbahagi kepada 2, iaitu soal selidik berstruktur dan soal selidik tidak berstruktur. Selain itu, instrumen berfungsi sebagai alat ukur dan perantara antara pengkaji dengan peserta kajian. Seperti contoh yang terdapat dalam jurnal tersebut, seramai 72 orang responden dipilih
untuk menjawab soal selidik dan mereka juga terlibat dalam sesi rakaman berkaitan leksikal kata kerja dalam dialek Melayu Kedah. Dalam kajian yang menggunakan kaedah kuantitatif ini, soal selidik yang digunakan adalah soal selidik berstruktur kerana kajian ini menggunakan jumlah pengkaji yang rendah dan jumlah responden yang tinggi. Soal selidik jenis ini biasanya termasuk dalam jawapan seperti lemah, sederhana, baik dan sangat baik. Selain daripada itu, responden yang diperlukan dalam menjawab soal selidik tersebut merupakan penduduk tetap di kawasan yang dikaji. Akhir sekali, pengkaji menggunakan kaedah temu bual dengan cara bersemuka supaya pengkaji dapat mengumpul maklumat dengan lebih mendalam. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai aspek kedua bagi kajian yang menggunakan kaedah pendekatan kualitatif, iaitu melalui aspek metodologi kajian. Berdasarkan artikel yang kami pilih dan kaji yang bertajuk Makna Implisit Bahasa Kiasan Melayu Mempertalikan Komunikasi, Kognisi dan Semantik ini merupakan salah satu kajian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini demikian kerana kajian yang berbentuk kualitatif ini mengaplikasikan teori semantik dengan kaedah inkuisitif yang menggabungkan data, teori, kognitif dan falsafah sehingga membawa kepada tafsiran akal budi Melayu. Kaedah inkuisitif ini dilakukan bagi mencungkil makna sebenar yang ingin disampaikan. Metodologi kajian ini digunakan untuk mendapatkan maklumat secara terperinci dan mendalam. Selain itu, artikel ini juga memperlihatkan pertalian penting di antara komunikasi, kognisi dan semantik serta dikaitkan pula dengan bagaimana bahasa kiasan yang bersifat implisit itu dapat ditafsir dan difahami maknanya. Kajian yang menggunakan kaedah pendekatan kualitatif ini tidak menggunakan sampel-sampel yang besar, sebaliknya diambil dari sampel yang kecil sahaja. Tetapi sampel yang dipilih adalah secara bertujuan dan tidak berasaskan kebarangkalian. Sebagai contoh, artikel ini hanya menggunakan sampel data peribahasa Melayu yang diambil daripada Kamus Simpulan Bahasa pada tahun 2003 dan Kamus Istimewa Peribahasa Melayu pada tahun 2007 yang kedua-duanya dihasilkan oleh Abdul Husain serta Kamus Peribahasa Melayu pada tahun 2013 yang dihasilkan oleh Sapina Said. Analisis pendekatan rangka rujuk silang RRS dilakukan terhadap data korpus deria rasa dalam kiasan Melayu. Pendekatan rangka rujuk silang RRS ini merupakan kata yang mengarahkan pemerhatian pembaca dari suatu tempat ke tempat yang lain di dalam artikel ini untuk memberi keterangan yang selanjutnya kepada pembaca. Maka, artikel ini dapat menjadi pemandu arah bagi pembaca untuk mengetahui tentang selok-belok pentafsiran bahasa kiasan dengan berpada dan saintifik. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menerangkan tentang metodologi kajian yang menggunakan penyelidikan kuantitatif. Kami memilih artikel yang bertajuk Tahap Pemahaman Leksikal Kata Kerja Dialek Melayu Kedah di Pulau Tuba dan Satun sebagai artikel untuk kami kaji. Artikel ini mengkaji tentang kefahaman dialek Melayu Kedah di kawasan Pulau Tuba dan Satun, Thailand. Berdasarkan artikel ini, dinyatakan bahawa seramai 72 orang responden dipilih untuk menjawab borang soal selidik
dan terlibat dengan sesi rakaman berkaitan pemahaman leksikal dialek Melayu Kedah. Seterusnya, pengkaji telah menggunakan kaedah kajian lapangan iaitu mengedarkan borang soal selidik bagi mengumpulkan bahan dan isi kajian sebelum dibahagikan kepada beberapa bahagian. Dalam artikel ini, pengkaji telah membahagikan borang soal selidik kepada dua bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A mengandungi latar belakang informan seperti nama, umur, tahap pendidikan, dialek yang dituturkan di rumah, asal keturunan ibu bapa dan pekerjaan. Manakala bahagian B pula ialah untuk menganalisis tahap pengukuran pemahaman terhadap leksikal. Selain itu, antara ciri yang dititik beratkan dalam kajian ini ialah kawasan kajian dan informan. Bukan itu sahaja, kajian ini juga menggunakan kaedah wawancara. Kaedah wawancara ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara bersemuka antara pewawancara dengan informan. Dalam artikel ini telah dinyatakan bahawa seramai 50 orang informan terlibat dengan wawancara ini iaitu 25 di Pulau Tuba dan 25 di Satun. Oleh itu, jelaslah bahawa penyelidikan kuantitatif dilakukan untuk menguji teori, membentuk sebuah fakta, menyatakan hubungan antara pemboleh ubah dalam kajian serta mengetahui sebab dan akibat sesuatu masalah berlaku. Artikel yang kami kaji ini merupakan artikel yang menggunakan kaedah pendekatan kualitatif. Hal ini dikatakan demikian kerana data yang dikeluarkan adalah dalam bentuk perkataan atau ayat. Sebagai contoh, data yang dikeluarkan dalam artikel ini ialah diri rasa makna implisit dan juga asosiasi diri rasa makna implisit kompleks. Contohnya, diri rasa implisit ianya lebih sukar difahami kerana dengan adanya unsur-unsur tersirat. Manakala asosiasi pula merupakan pertalian atau perkaitan dengan tunas rasa iaitu masam, masin, manis dan pahit berdasarkan dalam kajian jurnal ini. Oleh itu, kita boleh kenal pasti bahawa diri rasa makna implisit dan asosiasi makna implisit kompleks dalam jurnal ini sememangnya dalam bentuk ayat dan jadualnya juga dalam bentuk ayat. Pada hari ini, saya, Nur Fatin Suraya Nabila binti Rahimi yang bernombor matrik 203924 merupakan pembentang terakhir bagi kumpulan kami. Jadi, bersesuaian dengan topik yang telah diberi iaitu perbezaan antara data kuantitatif dan data kualitatif serta ciri yang terdapat pada data kuantitatif dan data kualitatif, saya akan menjelaskan ciri data kuantitatif serta perbezaannya yang terakhir. Seterusnya, saya akan mengulas dan membuat kesimpulan berdasarkan pembentangan kami pada hari ini. Sebagaimana yang kita sedia maklum, data kuantitatif adalah berbeza dengan data kualitatif. Hal ini demikian kerana perbezaan dari segi instrumen, kaedah dan sebagainya digunakan untuk mendapatkan sesuatu data tersebut. Jadi, seperti yang telah diterangkan dan dijelaskan oleh rakan pembentang saya mengenai instrumen yang digunakan, di sini saya akan nyatakan serba sedikit instrumen yang digunakan. Okey, jadi bagi data kuantitatif, instrumen yang digunakan adalah berbentuk soal selidik yang mana boleh dilakukan dalam bentuk Google Form ataupun
mengedarkan beberapa helaian kertas untuk dijawab oleh responden. Manakala data kualitatif diperoleh dari kaedah temu bual dan ianya adalah berbeza dengan data kuantitatif. Jadi, data kuantitatif yang diperoleh daripada kaji selidik ataupun soal selidik yang telah dilakukan, data akan ditulis dalam bentuk angka ataupun nombor yang boleh dikira. Dan daripada data tersebut, pengkaji akan dapat membuat kesimpulan berdasarkan apa yang diperoleh. Apa yang dapat saya simpulkan pada hari ini ialah perbezaan antara kaedah kajian kualitatif dan kuantitatif yang digunakan untuk mencapai ataupun memperoleh sesuatu data. Jadi, para pengkaji boleh memilih sama ada hendak menggunakan data kualitatif atau data kuantitatif sebagai bahan kajian mereka. Ini adalah kerana wujudnya perbezaan bagi data kualitatif dan data kuantitatif dari segi instrumen, sampel kajian, teori mahupun data yang diperoleh melalui kaedah kualitatif ataupun kuantitatif. Jadi, sampai di sini sahaja pembentangan kami pada hari ini. Dan diharapkan agar penjelasan kami dapat memberikan dan menambah kefahaman bukan sahaja untuk rakan-rakan tetapi untuk diri kami sendiri. Jadi dengan ini saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.